السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سورة الدهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Dalam surah Ad-Dahr contoh keadaan kiamat. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala nak sabitkan adanya kiamat daripada kudratnya yang telah menciptakan manusia. Jadi apabila manusia boleh menerima kudrat Allah dalam menciptakan makhluk yang ada pada masa ini, maka kudrat yang sama sebenarnya akan berlaku, itu menghidupkan manusia kembali. Macam mana boleh manusia itu mengingkari kehidupan akhirat sedangkan dia sudah menerima kehidupan dunia. Anda menerima kehidupan dunia daripada kudrat Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, sepatutnya dia menerima juga kudrat Allah Ta'ala yang akan menghidupkan kembali mereka setelah dimatikan di akhirat. Biasanya surah-surah kiamat ni, surah akhirat, banyak disebut berkali-kali dalam surah akhir-akhir. Tujuannya ialah supaya manusia sentiasa bersedia, tidak boleh lalai. Manusia sebenarnya akan sedar semua sekali, tak kira dia orang tu dia percaya ada Tuhan ataupun dia tidak percaya ada Tuhan, dia orang kafir ataupun dia orang beriman, semua perkara ni akan disedari di akhirat. Cuma kesedaran pada masa itu tidak memberi sebarang faedah. Oleh kerana itulah surah-surah seperti ini Allah Ta'ala zahirkan supaya manusia sedar sebelum itu. Jika seseorang itu ada kesedaran sebelum berlaku, mana selamatlah dia. Kalau lelaka pada masa ini hanya sedar di sana, dia selamat. Jadi bezanya begitu saja. Jadi ayat-ayat ni apabila kita baca dia berkali-kali, maka dia akan mengingatkan kita perkara yang perlu ingat sekarang ini. Dan di akhirat nanti memang kita akan pergi dan kita akan jumpa. Tapi masa tu kalaulah di dunia ni tidak ingat, tidak buat persiapan, maka akan meranalah manusia. Dia akan menanggung segala keputusan yang akan berlaku di sana. Oleh kerana itulah surah ini dia pendek-pendek, mudah dihafal dan mudah untuk dijadikan bacaan sembahyang, supaya perkara akhirat dan tauhid sentiasa segar dalam diri seorang itu. Mana buat sesuatu mesti kena tengok syariat, buat sesuatu mesti kena tengok cara Nabi.
buat sesuatu mesti kena tanya hati kita buat kerana siapa. 3 perkara. Kesan daripada tauhid, dia akan buat 3 perkara. Pertama, dia akan tahu terlebih dahulu ini perintah Allah. Yang kedua, dia akan tanya macam mana Nabi SAW lakukan atau sahabat Nabi lakukan. Yang ketiga, dia akan tanya dia buat ni untuk siapa. Kalau dia dapati ketiga ini dibuat kerana Allah, perintah Allah, cara Rasulullah, maka orang tu dia panggil orang tauhid. Orang tauhid. Tapi sebaliknya, kalau dia bebas melakukan apa saja dengan tidak tanya syariat dan tidak tanya cara Nabi dan buat dengan maksud berbagai-bagai, orang tu orang syirik pada Allah. Orang tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hal sini dengan makna qad. Hal kadang-kadang maknanya adakah. Tapi di sini hal dengan makna qad. Qad makna sesungguhnya. Sesungguhnya telah berlalu kepada manusia ini satu tempoh yang begitu panjang. Lam yakun syai'an madhkura. Yang mana manusia tidak ada apa-apa pun daripada sifatnya yang boleh disebut. Sesungguhnya telah berlalu kepada manusia ini satu tempoh yang panjang, yang mana sebelum itu tidak ada jadi apa-apa pun untuk disebut. Tak jadi aimani, tak jadi apa-apa pun. Inna khalaqna, kamilah, Allah Ta'ala kata kamilah khalaqna al-insan, telah menciptakan manusia. Barulah boleh disebut min nutfatin, daripada aimani, amsyajin, yang bercampur daripada lelaki dan wanita. Tujuan apa dibuat ni? Nabatali. Maksud daripada buat ini bukan sia-sia, nak uji manusia. Jadi ibtilak inilah maksud. Itu tidak jadi apa-apa, tidak boleh disebut apa-apa. Kemudian Allah adakan, boleh disebutnya aimani, boleh disebutnya seketul darah, segumpal daging. Dia pun daripada campuran lelaki dan wanita. Jadilah manusia. Apabila jadi manusia, apa maksud? Nabatani. Sebab kami nak uji dia. Bermakna manusia kena sedar, dia duduk di dunia ini dalam ujian. Dalam ujian. Macam mana ujian? Iaitu diadakan soalan-soalan syariat. Ujian tu maknanya soalan-soalan syariat. Supaya jawab. Kalau ditanya macam mana ujian? Ya, ujian dengan soalan-soalan syariat. Dia boleh penuhi atau tak boleh penuhi. Jadi apabila tajuk dia atau soalan-soalan syariat, dia kena tanya syariat tu apa dia. Jadi tak kenalah manusia soalan pun dia tidak baca untuk dia penuhi. Jadi tak baca soalan ni macam mana nak jawab. Jadi ulama tafsir tulis, nabatalihi, kami uji manusia bisyar'iyah, bil ahkam syar'iyyah, bil umur syar'iyyah. Kami akan uji manusia dengan soalan kami berbentuk syariat, peraturan. Peraturan akidah, peraturan amal di antara hamba dengan Allah, peraturan amal di antara hamba dengan hamba yang lain. Itu 3 soalan. Akidahnya macam mana? Rukun iman. Hamba dengan Allah, rukun Islam. Kemudian segala hubungan hamba dengan hamba yang lain, semua telah ada syariat. Itulah ujian. Jadi sepatutnya manusia kena tanya khabar lah. Surat kuasa, kertas kuasa. Lepas tu cuba jawab. Jadi kalau tak ingin membaca surat soalan, kertas soalan, memang teruklah manusia tu. Sangat kurang ajar lah. Jadi nabatalihi, kami nak uji dia. Kami adakan soalan. Dan masa uji dia adalah masa balik. Masa dia yang dikira matang. Yang ni di segi perkara dunia, dia boleh bezakan di antara benda baik dan benda buruk. Perkara dunia, dia tidak mudah ditipu. Masa itulah dipanggil mukallaf. Belum tu tidak. Belum tu tidak. Jadi untuk menguji manusia, faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan pada manusia itu ada kemampuan, kebolehan untuk diuji. Sami'an, ada kuasa untuk mendengar, ada kuasa untuk melihat. Dia tengok Quran, dia dengar Quran. Itu kebolehan dia. Pada ayat ni beritahu, secara umumnya begitulah manusia ada penglihatan dan pendengaran. Kalau satu orang tu buta, satu orang tu pekak, dia ada cara lain.
Paling-paling tidak akal manusia tu ada. Walaupun mata tak nampak, akal ada. Walaupun telinga tak dengar, akal ada. Akal itulah sebenarnya asal ujian. Sebagaimana kita akan baca nanti pada surah Wat-Tin wa Zaitun. Di sanalah pokok pangkalnya ujian Allah pada akal manusia. Jadi kami bagi kepadanya kemudahan untuk diuji, kemampuan mendengar dan melihat. Kemudian inna hadainahu sabil. Kami tunjukkan padanya jalan melalui wahyu. Kami tunjukkan kepadanya jalan iaitu melalui wahyu. Tinggal lagi manusia imma syakira, sama ada manusia itu boleh bersyukur dengan melakukan taat, wa imma kafura, sama ada manusia itu akan kufur, mengabaikan taat, tak peduli, tak menghargai dan tak peduli. Satu lagi syakiran, menghargai dan peduli. Mudah-mudah. Syakiran yang asalnya menghargai, bersyukur. Lepas tu kafura maknanya tak peduli, tak menghargai. Apabila begitu keadaan dia masa dunia, tak sama hidup. Satunya peduli, satunya tak peduli. Mudah-mudah satunya peduli wahyu, kata puasa, belajar, faham dan ikut. Satunya tak peduli wahyu, kata puasa, tak baca, tak faham dan tak boleh ikut. Apabila keadaan dunia tak sama, maka tentu sekali akhirat pun tidak sama. Natijah akhirat, takhwif ukhrawi, inna a'tadna lil kafirina salasila. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi golongan engkar yang tidak mensyukuri. Salasila fil arjul, rantai di kaki. Wa aghlalan, dan belenggu fil a'naq, belenggu pula di leher. Wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala untuk membakar. Kakinya diikat dengan rantai, lehernya dibelenggu dan dibakar. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Begitu juga balasan untuk orang baik yang bersyukur sebagai tafsir ayat 5. Innal abrara, sesungguhnya orang yang baik, yashrabuna min ka'sin, akan meminum daripada gelas syurga. Kana mizajuha kafura, yang mana campurannya adalah daripada kafur. Kan kafur ini ainan, sebenarnya sejenis mata air. Yashrabu biha ibadullah, yang akan meminumnya di kalangan hamba Allah, as-sabiqun as-sabiqun, yang terbaik, yang tertinggi derajat. Yufajjirunaha tafjira, caranya mereka sendiri boleh mengalirkan sebaik-baik cara. Nak alirkan air itu daripada arah mana ke mana, dia bebas. Itulah dia ibadullah. Ibadullah sini adalah merupakan as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang mendahului yang lain-lain. Sifat mereka semasa dunia, yufuna bin nadri, mereka dapat menyempurnakan segala fardu dan sunat. Sini mereka dapat menyempurnakan nuzul. Nuzul ni perkara yang wajib. Yufuna bin nadri, mereka dapat menyempurnakan yang wajib. Perkara apa saja dikatakan wajib, dia dapat sempurnakan. Kenapa dia dapat sempurnakan tu? Ramai orang tak boleh sempurnakan. Jumlah ta'liliyah. Wa yakhafuna yawman, kerana mereka takut hari akhirat. Ikurang kerana takut hari akhirat lah dapat sempurnakan yang wajib. Gambaran akhirat tu, kana syarruhu mustatira, yang mana azabnya, azab pada hari akhirat itu mustatira, merata tempat. Azab tu merata tempat. Semua tempat azab semua. Tak ada satu ruang pun yang tidak ada azab. Jenis asap, jenis busuk, jenis cairan yang panas dan sebagainya. Ikurang kerana takutlah mereka jaga. Mana yufun berlaku kerana yakhafun. Yakhafun jumlah ta'liliyah. Takut akhiratlah mereka dapat menyempurnakan segala yang wajib. Lagi, sifat yang kedua dia, wa yut'imuna at-ta'am. Hubungan dia dengan hamba yang lain, iaitu mereka dapat bagi makan makanan. Ala hubbihi, yang dia kasih. Ataupun kerana kasih kepada Allah Ta'ala yang menggalakkan bagi makan pada makanan. Arahan Allah beritahu kepada hamba supaya bagi makan. Maka oleh kerana kasih kepada arahan Allah, kasih kepada Allah, maka dia kasih kepada arahan. Sini ada dengan mana tu? Mereka bagi makan pada hamba Allah yang lain, makanan di atas kerana mereka kasih kepada Allah yang mengarahkannya. Dan makanan itu dibagi kepada siapa? Yang layak. Miskinan wa yatiman wa asyira. Orang miskin, anak yatim, dan orang yang dalam tawanan. Sifat yang ketiga,
Di antara hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan hamba Allah, dia ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami bagi makan pada kamu ni bukan kerana apa? Kerana Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mahu daripada kamu balas balik. Wala syukura, dan tidak mahu pun daripada kamu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih bukan kata kami tak perlu, balas balik pun tidak perlu. Kami hanya lakukan ini kerana Allah. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk Allah kerana Allah. La nurid, kami tidak ingin daripada kamu. Itu kenapa? Inna nakhafu min rabbina. Sesungguhnya kami sangat-sangat takut akan Tuhan kami. Yauman abusan qamtarira, suatu hari yang sangat abusan, yang sangat masam, lagi sukar. Abusan, masam sini muka pada masa itu tidak ada siapa pun manis. Dan sangat sukar untuk dihadapi. Fawaqahumullah, lalu Allah selamatkan mereka. Syarra dzalikal yaumi, kejahatan dan keburukan hari yang demikian. Walaqahum, dan Allah beri kepada mereka nadratan wa surura. Perkara-perkara yang Allah bagi itu yang menggembirakan hati mereka. Dan berseri-seri muka mereka dan gembira hati mereka. Berseri-seri ini muka, surur ni hati. Jadi Allah bagi kepada mereka jenis balasan yang muka mereka akan berseri-seri dan hati mereka akan suka hati. Apa jenis barang yang Allah bagi? Boleh maklum sendiri. Wa jazahum bima sabaru, dan bagi balasan itu dengan sebab mereka pernah sabar. Bukan dapat percuma atau bukan dapat mudah-mudah. Wa jazahum, dan Allah bagi kepada mereka bima sabaru, dengan berkat sabar mereka. Dengan sebab sabar mereka. Bermakna amal-amal ini yang ramai tak boleh buat kerana tak boleh sabar. Jadi dia ni golongan yang sabar. Jadi dia Allah Ta'ala balas kepada mereka itu dengan sebab sabar mereka, berkat sabar mereka. Apa dia balasan? Jannatan wa harira, kebun syurga dan pakaian sutera. Muttaqina fiha 'alal ara'ik, mereka akan bersandar di dalam syurga nanti di atas pelami-pelami. Satu tempat yang diciptakan khas untuk kebesaran mereka. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, hal keadaan di sana tidak seperti dunia. Mereka tidak akan melihat lagi matahari yang panas dan tidak lagi melihat keadaan yang sangat sejuk. Panas sangat pun tidak ada, sejuk sangat pun tidak ada. Memang sederhana. Dan juga Allah bagi pada mereka daniyatan alaihim dhilaluha, sangat dekat ke atas mereka itu naungan teduhan. Naungan teduhan, sangat dekat. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan dipermudahkan memetik buah-buahan dalam syurga itu. Tadlila, dengan mudah sekali. Wa yutafu alaihim, beserta dilayan mereka itu bi'aniyatin, dengan aniyah, dengan alat-alat atau bekas-bekas minuman yang diperbuat daripada min fiddatin, daripada perak syurga, wa akwabin, dan akwab, mangkuk-mangkuk, gelas-gelas, kana qawarira, yang jernih seperti kaca. Qawarira min fiddatin, iaitu kaca yang diperbuat daripada jenis bercahaya seperti kaca. Jadi dia bercahaya seperti kaca, jenis bercahaya daripada fiddah, daripada bukan kaca, daripada fiddah, bercahaya daripada perak akhirat. Mana bekas-bekas alat minuman tu jenis seperti mana yang diberitahu, iaitu dia adalah daripada perak tapi bercahaya seperti mana kaca, cerah seperti mana kaca. Qaddaruha taqdira, dan minuman tadi diukur mengikut keperluan peminum. Wa yasqawna fiha ka'san, dan mereka dibagi minum. Selain daripada minuman tersebut, satu minuman lain daripada gelas, kana mizajuha zanjabila, yang campurannya daripada zanjabil. Jenis zanjabil. Zanjabil ini jenis halia. Juga ainan, terbit daripada mata air. Juga ainan, terbit daripada mata air. Fiha, dalam syurga nanti. So, tersama mata air itu dinamakan salsabila. Itu salsabil. Makna salsabil pula yang mudah untuk ditelan. Minuman-minuman yang sangat
mudah untuk ditelan. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun, dan mereka juga dilayani, dikelilingi oleh wildan, pelayan-pelayan syurga yang kekal muda mereka. Wildan, pelayan-pelayan muda yang kekal sifat kemudaan mereka. Idza ra'aitahum, apabila kamu dapat tengok mereka ketika itu, masa dia melayani kamu, semasa dia datang pergi, hasibtahum, kamu anggap mereka itu, kamu menyangka mereka itu lu'lu'an, seperti mutiara manthura yang berselerakkan. Wa idza ra'aita thamma, dan apabila kamu tengok di sana, di syurga sana, ra'aita na'iman, kamu akan tengok satu nikmat yang penuh kemewahan. Wa mulkan kabira, satu kerajaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Aliyahum thiyabu sundus, badan mereka dilengkapi dengan pakaian daripada sutera yang halus yang berwarna hijau, sundusin khudra, wa istabraqun, dan sutera kasar. Wa hullu asawira, dan dihiasi mereka itu dengan perhiasan seperti gelang-gelang min fiddatin, daripada perak. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka memberi pada mereka itu minuman yang sangat suci. Dalam tafsir kata, minuman yang menyucikan jiwa mereka. Yang menyucikan jiwa mereka. Dikatakan kepada mereka sebagai kera'iyat, sebagai ucapan kera'iyat. Inna hadza kana lakum jazaan, sesungguhnya ini semua untuk kamu sebagai balasan. Ini semua untuk kamu sebagai balasan. Dikatakan kepada ahli syurga begitu sebagai kemuliaan, untuk meraihkan ahli syurga. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha penat lelah kamu semasa dunia dihargai oleh Allah. Mana Allah Ta'ala ambil kira semua. Sa'yu maknanya susah payah kamu yang kamu pernah alami dalam mengikuti syariat. Bahagian seterusnya dalam surah ini, asbab-asbab untuk berjaya. Asbab-asbab untuk berjaya, untuk lulus dalam ujian Allah. Allah beritahu, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan ke atas kamu wahai Muhammad Al-Quran, sedikit demi sedikit, untuk supaya dipelajari dan diikuti bagi maksud selamat. Maka fasbir li hukmi rabbik, maka sabarlah menunggu keputusan Tuhan kamu setelah kamu melakukan tanggungjawab kamu. Jadi tanggungjawab ni sebelum matilah, apa-apa pun tunggu. Jadi ayat ni ayat tasliyah. Sebab apa? Di samping Allah Ta'ala beritahu turunnya wahyu, jadi bukanlah turun wahyu ni mudah perkara tu. Sebenarnya nak kena pelajari dan kena sebarkannya, kena tablighannya. Jadi di sebalik tu ada banyak kesukaran. Jadi Allah kata fasbir, maka sabarlah. Muntadhiran li hukmi rabbik, sini muqaddar, sambil menunggu keputusan Tuhan kamu. Menunggu dia nak panggil kamu bila balik. Wala tuti', dalam masa kamu duduk di dunia, wala tuti' minhum, kamu jangan sekali-kali patuhi dengan cara bertolak ansur minhum, di kalangan mereka yang ingkar. Athima, sama ada, jangan ikuti dan patuhi orang yang berdosa, melakukan maksiat, atau kafurat, ataupun orang yang ingkar, akidahnya tak betul, melakukan perbuatan menyebabkan mereka itu berdosa, ataupun akidah mereka itu akidah kufur. Jangan patuhi kepada orang seperti ini. Jadi Allah beritahu pertamanya supaya sabar menunggu keputusan Tuhan, jangan patuhi. Yang ketiga, sibukkanlah diri kamu dengan mengingati. Wadhkurisma rabbika, sibuklah diri kamu dengan mengingati Allah, dengan menyebut nama Tuhan kamu yang mulia, yang agung. Bila waktu bukratan wa asila, bukratan pagi-pagi waktu subuh, wa asila petang-petang waktu asar. Wa minal lail, daripada waktu malam maghrib dan isyak. Fasjud lahu, khas kamu guna untuk sujud kepadanya. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbih kepada Allah Ta'ala malam hari, malam yang panjang untuk tahajud. Jadi merangkumi waktu-waktu yang disyariatkan untuk melakukan ibadat. Ayat seterusnya zajrun. Inna haula'i, sesungguhnya mereka yang ingkar ini, yuhibbuna al-ajilah, mereka lebih suka dunia yang sementara. Al-ajilah maknanya yang segera, yang balasannya segera. Mereka sangat suka kepada al-ajilata,
dunia yang balasannya segera. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka tidak peduli di depan mereka hari yang sangat berat sebenarnya untuk diharungi. Mereka tak peduli pula di depan mereka nanti hari yang sangat berat untuk mereka harungi, itu hari kiamat. Kalaulah mereka menanya, bolehkah berlaku hidup semula manusia dengan setelah hancur leburnya segala tubuh badan? Allah beritahu, kenapa tak boleh? Nahnu khalaqnahum, kamilah yang telah menciptakan mereka pada awal-awal dulu. Sebelum tu dia tidak ada. Sebelum tu dia tidak boleh disebut apa benda pun. Wa syadadna asrahum, kamilah yang menguatkan sendi-sendi mereka daripada kecil makin kuat sehingga mereka menjadi gagah perkasa. Wa idza syi'na baddalna amsalahum, dan kami apabila kami kehendaki, kami boleh tukar mereka ini sungguh-sungguh dengan dimatikan mereka dan dihidupkan generasi lain pengganti. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tadhkiratun, memang suatu peringatan yang mudah dan suatu pengajaran yang mudah difahami dan pedoman yang jelas untuk diikuti. Tadhkirah makna tu, sesungguhnya ayat-ayat ni semua ni adalah tadhkirah, ayat-ayat yang mudah untuk memberikan satu orang tu kesedaran, yang mudah untuk manusia tu fahami dia, dan pedoman yang sangat jelas, tidak ada keliru. Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila, maka siapa-siapa yang nak bebas ikhtiar, ambillah jalan daripada ayat-ayat ni, ambillah jalan daripada wahyu ni untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa-siapa nak ambillah. Allah tak pilih, maknanya di segi pasangan Allah bagi peluang untuk manusia bebas memilih sendiri. Jadi faman syaa, maka siapa-siapa nak ittakhadha, ambillah dia jalan melalui wahyu ini ila rabbih, kepada Tuhannya. Jadi ada yang ambil, ada yang tak ambil. Jadi apabila ada yang tak ambil, kenapa tu? Allah beritahu, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan sebenarnya kamu sebenarnya tidak boleh menghendaki sesuatu melainkan ada pada Allah Ta'ala takdir. Maknanya kamu tidak boleh menghendaki sesuatu melainkan jika ada daripada Allah Ta'ala takdir. Maknanya kalaulah kamu tengok ramainya manusia ini tak boleh ikut tazkirah yang mudah, sebenarnya ia adalah daripada takdir Allah, dari Allah. Jadi apabila orang tu tahu takdir Allah Ta'ala, dia kena berusaha untuk mencapai benda yang Allah takdirkan. Jadi takdir Allah, manusia satu orang pun tak tahu, tapi manusia kena yakin semua tu takdir Allah. Jadi untuk manusia itu mudah, oleh kerana ia takdir Allah, tidak dapat diketahui siapa-siapa lagi akan menjadi penghuni syurga atau sebaliknya, maka berikhtiarlah wahai hamba kebolehan yang Allah bagi kepada kau. Maknanya takdir manusia tidak tahu. Jadi manusia tidak tahu dia ke neraka lagi. Asalnya gitu, manusia tak tahu dia ke neraka sebab dia takdir. Jadi manusia diberi pilihan, maka berikhtiarlah wahai hamba memilih. Mudah-mudahan apa yang kamu pilih itu dapat pulangan baik daripada Allah. Jadi Allah beritahu, kalau manusia ramai sekali duduk dalam dunia ni derhaka pada Allah berbanding dengan taat. Allah kata, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak ada kuasa sebenarnya untuk mengendaki melakukan sesuatu taat kecuali Allah Ta'ala kehendaki, kerana ia dalam takdir Allah. Apabila sebut dia daripada takdir Allah, manusia tak tahu. Dan kamu tak tahu takdir kamu ke neraka. Itu memang jelas. Seperti mana kamu pun tidak tahu takdir kamu ke syurga. Juga jelas. Jadi oleh kerana dia diberi kebebasan untuk manusia berikhtiar, dan semua itu sudah dalam takdir Allah Ta'ala, berikhtiarlah apa yang kamu mampu. Berikhtiarlah apa yang kamu mampu. Jadi untuk perkara seperti inilah Nabi SAW apabila dia beritahu tentang takdir, sahabat tanya Nabi, ala ma na'malu, dia kata apa maksud kita nak buat amal sebab semua sudah takdir.
Nabi kata, takdir itu ilmu Allah. Tak ada siapa pun tahu, kamu tak tahu ke neraka. Kalau kamu dah tahu kamu ke neraka, tak perlu buat amal. Tak perlu buat amal. Sebab kamu tak tahu kamu ke neraka. Sebab dia dalam takdir. Jadi selama mana kamu tak tahu, maka kamu kena buat apa yang kamu tahu. Kamu tak perlu buat benda yang kamu tidak tahu. Takdir kamu tak tahu. Kalau kita ajukan soalan pada dia, kamu ahli neraka ke? Tak. Sebab tak tahu. Atau kamu ahli syurga ke? Tak tahu juga. Jadi benda yang tak tahu tak perlu buat. Serah kepada Allah. Nabi kata, i'malu. Kamu kena buat apa yang kamu mampu buat. Ikhtiar untuk taat itu kamu mampu. Ikhtiar mendekati wahyu itu kamu mampu. Ikhtiar memahami wahyu juga kamu mampu. Jadi mengikuti wahyu adalah kemampuan-kemampuan kamu. Buatlah. I'malu. Buatlah apa yang kamu mampu. Kullun muyassarun lima khalaqalahu. Setiap orang tu akan dimudahkan ke arah mana dia diciptakan. Kalau kamu rasa kamu mudah untuk melakukan taat, maka kamu ahli syurga. Kalau kamu rasa kamu mudah untuk melakukan perkara maksiat, kamu ahli neraka. Jadi diberi kebebasan kepada kamu, iaitu kebebasan berikhtiar. Dan manusia sebenarnya dia sengaja berikhtiar amalan neraka, akan dihumbatkan neraka. Manusia berikhtiar ke syurga, akan diberi balasan syurga. Sebab itulah setiap kali orang yang akan dihumbatkan neraka akan ditanya, tak sampai kepada kamu ayat-ayat kami? Mereka kata sampai. Apa kamu buat? Dia beritahu kami neraka. Kami zalim diri kami sendiri. Apa maksud daripada ayat tu? Berkali-kali dalam Al-Quran. Maknanya manusia tu berikhtiar dengan sengaja. Dia tempah jalan dia ke neraka. Setelah diberi kepada mereka ikhtiar kepada dua-dua cara itu dengan sepenuh-penuhnya. Jadi tak bolehlah kita nak lemparkan perkara ni atas takdir. Sedangkan ikhtiar kita boleh buat. Mudah lagi bandingannya adalah perkara dunia. Dalam perkara dunia manusia tak mengaji Quran. Dia berikhtiar. Pagi-pagi dia keluar, malam hari dia rehat. Pagi-pagi dia keluar, malam hari sampai dia mati. Kenapa dia berikhtiar? Sedangkan tidak ada kitab beritahu. Tidak ada kitab beritahu. Sebab dia dengan akal yang ada pada dia dan pengalaman hidup dia, untuk di dunia ni manusia berikhtiar. Dia tak perlu belajar ikhtiar. Tapi Allah Ta'ala untuk akhirat, Allah ajar kepada kita kena berikhtiar untuk akhirat. Allah ajar kepada kita, wasari'u, kamu hendaklah bersegera rebutkan peluang untuk akhirat. Itu ajaran Allah. Dan Allah jemput ke syurga. Allah tak jemput ke neraka. Allah jemput ke syurga dalam surah Yunus. Allah yad'u ila daris salam. Allah permudahkan jalan ke syurga. Allah tak bagi masuk neraka. Allah larang. Allah beritahu amaran. Jangan. Kalau tidak akan jadi gini. Jangan buat, kalau tidak akan jadi gini. Buatlah begini hamba, kamu akan dibagi syurga. Jadi Allah Ta'ala ajar satu persatu cara ikhtiar semasa dunia. Maka diberi kebebasan. Jadi dalam perkara dunia, Allah tak ajar perkara itu. Manusia berikhtiar. Dalam perkara agama, Allah ajar hamba berikhtiar. Manusia tak berikhtiar. Siapa yang rugi? Inna Allah kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi maha bijaksana. Sebab itulah Nabi kita SAW dalam satu riwayat hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang perkara dunia. Aku tak perlu ajar perkara itu. Ikhtiar dunia ni kamu tak perlu belajar dengan aku. Kamu boleh fahami. Maknanya ikhtiar dalam perkara dunia tak perlu diajar, manusia boleh faham. Cuma dalam masalah agama saja, manusia tak perlu ikhtiar, kata mereka. Ambil mudah, tak perlu ikhtiar. Hanya alasan dia kerana balasan tak nampak lagi. Yang kita ikhtiar hanya balasan yang sudah nampak. Bermula pada masa balik umur 15, 10 tahun kemudian pun sama, 10 tahun kemudian pun sampai mati pun, kita hanya akan ikhtiar perkara yang nampak saja. Kerana tak nampak, kita tak perlu ikhtiar. Itulah keputusan mereka. Dia ambil mudah keputusan itu. Jadi untuk perkara dunia, yang mereka ikhtiar sampai mati, tidak diajar oleh Nabi. Untuk perkara akhirat, bagi keselamatan dan selepas mati, Nabi ajar perkara ni. Jadi siapa yang rugi? Nabi dipilih untuk ajar ikhtiar akhirat. Nabi dia bagi wahyu untuk beritahu pada hamba macam mana nak ikhtiar akhirat. Semua tu ada cukup lengkap. Mereka tidak berikhtiar. Yang tidak diajak, mereka ikhtiar sampai mati. Jadi satu perkara yang dikira menyalahi fitrah ataupun akalnya sendiri.
Jadi Allah beritahu innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhil man yasha. Allah akan memasukkan siapa-siapa yang Dia kehendaki dalam rahmat-Nya, yaitu yang ikhtiar inabah, yang berikhtiar yang diajak oleh Nabi. Wadh-dhalimi, manakala golongan yang zalim yang tak mahu ikhtiar dalam perkara agama, hanya nak melakukan ikhtiar dalam perkara dunia sahaja, itu zalim. Itu zalim. Perbezaan. Jadi wadh-dhalimi, manakala golongan yang zalim, yakni yang berikhtiar untuk perkara dunia sahaja. Masa dia cukup umur sampai ke mati, itu dia berikhtiar untuk dunia sahaja. Sedangkan Nabi tak ajak. Allah tak turunkan wahyu untuk berikhtiar perkara dunia. Allah ajar cara-cara untuk manusia selamat di akhirat. Dan dunia tu dia bayang, dia akan datang sendiri. Kepatuhan tu. Jadi wadh-dhalimi, manakala orang zalim hanya berikhtiar untuk dunia sahaja, a'adda lahum 'adzaban alima. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka itu azab sangat pedih. Semoga Allah lindungi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam.